Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Soza, apa khabar? Rasa-rasa sihat ke tidak? Macam penat memang penat. Dia kalau dah mula mengajar terus penat. Suara, itulah, saya baru baik. Sakit tekak. Jadi dia macam serak-serak, macam ikhlas sikit lah. Kalau nak nyanyi boleh. Nanti lagi ramai yang datang. Subhanallah. Lama saya tak duduk kat sini. Lama betul lah. Dah setahun ya? Daripada last year kan? Dah setahun kan? Lama setahun tu. Ya Allah Tuhanku. So saya kurus ke tak kurus sekarang ni? Sama je, Masya Allah. Sama je, sekeping juga. Tak naik, tak turun gitu je dia tu. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, ya, dengan kurniaan nyawa untuk kita bertemu sekali lagi. Bagi sama-samalah kita mengambil keberkatan dalam majlis ilmu, bagi membincangkan tentang hadis Nabi, tentang Al-Quran, tentang hukum hakam lah yang ada dalam kitab kita ini. Lama juga sebenarnya, saya rasa macam tak nak mengajar lagi. Sudahlah cuti terus lah kan? Boleh tak cuti terus? Tak boleh lah. Tak boleh cuti terus ya. Tak apalah. Kita habiskan dulu kitab ni, tengok macam mana lah. Lepas tu kita cuti langsung ataupun kita akan sambung lagi. Okey, baik. Hari ni nak belajar muka surat berapa? Boleh pilih hari ni. Bab baru. Tak apalah, tinggalkan saja tu. Yang 15 tu kan? Okay, tak apa, tinggalkan saja. Kita masuk pada bab yang betul-betul baru. Sebab ini, bagaimana kebaikan dan keburukan boleh muncul, saya rasa kita dah bincang banyak kali. Dalam bab-bab yang sebelumnya ada banyak perbincangan tentang kebaikan, keburukan, bagaimana kita nak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita kan. Perkara tu dah banyak kali kita bincangkan. Saya rasa ini hanya sekadar dia macam nak ulang balik lah sebelum dia tutup bab ini. Kita apalah, tinggalkan, nanti boleh baca sendiri, tak ada masalah di situ. Semalam saya dah baca, saya lihat okey sajalah kat situ. Sekarang hari ini kita masuk pada bab kita yang baru, iaitu bab riwayat hidup orang soleh. Muka surat 493. Okay, muka surat 493. Jadi masuk pada topik yang pertama di situ, bertajuk sifat tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tawadhu' tu apa? Rendah diri. Lagi? Tawaduk tu rendah diri. Selain daripada rendah diri, khusyuk. Khusyuk, betul? Saya dengar khusyuk. Okay, lagi? Dia start dia tu kena tekan lah. Start kuliah tu kena tekan, aduh. Sabar. Tawaduk tu sabar. Tidak sombong, boleh. Selain itu, ikhlas, rasa mencukupi tu qana'ah.
syukur. Okey, lagi? Tawaduk. Okey, bagi saya satu situasi nak menunjukkan bahawa orang tu tawaduk. Contoh, perkara yang berlaku, kita tengok orang ini, oh ni tawaduk ni. Macam mana? Ada tak contoh? Sabar. Tadi dah sebut dah sabar kan? Tak, saya nak satu situasi. Kita nampak satu perkara berlaku, kemudian bagaimana reaksi seseorang itu sehingga kita kata, oh Masya Allah tawaduk orang ini. Ada contoh tak macam tu? Apa dia? Orang yang alim, tu tawaduk. Okey. Bagi saya situasi tu. Tak menunjuk-nunjuk. Bila dia dapat fitnah ataupun satu cabaran, dia tak respon langsung dengan marah. Jadi bagi Fitri itu rasa tawaduk. Bukan itu sabar. Bukan itu sabar. Itu sabar kan? Itu bukan tawaduk, itu sabar namanya. Itu saya tanya, jadi macam tahu macam mana keadaan tu kan. Sabar macam itu, maknanya bila ada orang trigger kita, ada orang fitnah, ada orang buat apa-apa pada diri kita kan. Kemudian kita macam tak memberikan reaksi yang marah, mengamuk dan sebagainya, itu kita panggil sebagai sabar. Itu bukan tawaduk. Sebab tadi ada orang kata sabar, itu tawaduk kan. Nampak tak perbezaannya? Okey, selain daripada itu. Dia ada ilmu, dia sentiasa merendah diri. Macam Ustazah, tak ada lah. Tiba-tiba tembak depan. Kokok jangan. Macam Ustazah. Ada ilmu tapi dia merendah diri. Macam mana tu ada ilmu tapi merendah diri? Apa dia? Warak. Warak alim kata. Ramai Ustazah kat sini, Masya Allah. Lagi. Actually okey lagi tu. Okey, contoh yang Kak Anissa berikan kan. Cuma saya nak dalamkan lagi. Okay, spesifikkan lagi contoh tu. Menjaga keimanan. Okey, kita balik pada contoh tadi Kak Anissa berikan kan. Kak Anissa kata dia ada ilmu tapi dia merendah diri. Itu kita panggil sebagai tawaduk. Macam mana orang yang dia ada ilmu dia merendah diri kita kata dia tawaduk? Bagi saya satu situasi yang berlaku. Dia tak sombong. Macam dah tak ada idea Alah, kan dah lama tak buka kuliah ni, baru buka kuliah mesti idea banyak tau. Macam-macam boleh cerita kan. Tak cerita. Tu speechless terus. Tak ada idea. Ya sila. Dia ada banyak kelebihan tapi dia low profile. Tak menunjuk. Bila dia berbicara dia berakhlak. Itu tawaduk. Tak salahkan orang. Tak. Macam-macam lah. Tak hina orang. Tak apa orang lagi. Tak salahkan orang, tak hinakan orang, tak rendahkan orang. Orang je, kalau binatang tak boleh. Buat baik kepada semua orang. Macam itulah Mak Isa senang lah. Buat baik semua orang lah. Itu kita bagi sebagai tawaduk. Okey, baik macam ni. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika dia mensyarahkan topik tawaduk ini. Dia kata begini. Tawaduk ialah apabila kita menampakkan diri kita lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkan kita. Okey? Kita menampakkan diri kita lebih rendah. Ada orang dia nak angkat kita ni tau. Dia nak angkat kita, dia kata, oh kau ni hebat lah. Tak adalah. Tak adalah. Isma haza min fadli rabbi. Dia pulangkan balik kepada Allah. Ini kita panggil sebagai tawaduk. Okey, ini keadaan-keadaan yang kita panggil orang yang mana dia merendahkan dirinya apabila berlaku situasi orang yang nak mengagungkan diri dia. Ada orang yang nak mengangkat diri dia ke tahap yang tinggi tapi dia meletakkan diri dia pada tahap yang lebih rendah daripada apa yang ingin diagungkan tentang diri dia. Namun tak
bukan benda kita kata yang benda yang nak diagungkan tu bukan benda yang salah, memang betul ada pada orang itu. Memang betul ada pada orang tu. Contoh tadi Kak Nisa katakan, orangnya berilmu. Dia memang berilmu, Masya Allah. Memang ilmunya tinggi sangat. Tetapi bila ada orang kata, Masya Allah, awak ni ilmunya tinggi ya, intelektual, Masya Allah, pandai, bijak. Tak adalah, ada orang lagi bijak daripada saya. Ini kita panggil sebagai tawaduk. Maknanya kita merendahkan diri kita sebab kita tahu, kita walaupun kita berada di tempat yang atas, tetapi ada orang yang lebih baik dari kita. Ada orang yang lagi bagus dari kita. Jadi kita pun tak kena, memang aku bagus, kau baru tahu. Kalau gitu tak tawaduk. Kan? Kalau gitu tak tawaduk, kita kata, Bandar kau Sakina intelektual. Aku memang intelektual daripada dulu sampai sekarang. Kau ni kesian baru tahu. Ya. Itu baru keadaan-keadaan yang menunjukkan bahawa tawaduk tidak ada pada diri seseorang. Jadi bila sesuatu yang dipujikan kepada diri dia, yang diberikan kepada dia dengan keadaan yang nak mengagungkan dia, meninggikan dia, dia akan berusaha untuk rendahkan. Okey, baik. Dan ada pendapat yang kedua, sama juga pendapat, masih lagi pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata begini, orang yang mana dia memuliakan orang yang lebih mulia dari diri dia. Okey, dia seorang mulia, tetapi ada orang yang lebih mulia daripada diri dia. Dia nampak orang itu, dia muliakan. Sekarang kadang-kadang ya, kita ada situasi yang mana kita sama-sama pandai masak. Senanglah cakap masak-masak kan. Sama-sama pandai masak. Hebat, queen of the kitchen. Dua-dua ada label tu kan. Orang kata kategori macam itu. Jadi tapi ada orang dia tak nak kalah, betul tak? Kan? Dan kita bawa masakan kan, bagi mak kita kan. Mak kita masak sedap tu. Alah, aku masak lagi sedap. Dia tak terima kan? Macam itu keadaan. Kadang-kadang ada keadaan yang begitu. Yang mana kita tak boleh terima orang itu lebih baik daripada diri kita. Lebih bagus daripada diri kita. Lebih pakar daripada diri kita. Tapi, kalau kita nak lihat daripada sisi tawaduk itu tadi, orang yang begini, bila didatangkan kepada dia dengan orang yang lebih mulia, ataupun kita kata setara lah, sama keadaan dia. Dia kata, Masya Allah orang tu. Nak belajarlah dengan dia. Nampak tak? Ini tawaduk. Kita ada rasa nakkan sama-sama belajar, sama-sama dalam keadaan yang kita kata tak ada siapa tinggi, tak ada siapa rendah lah gitu. Bahkan kita ni rasa macam dia tu lagi bagus daripada diri kita. Ini kita panggil sebagai tawaduk. Actually betul lah tadi orang kata tak sombong. Tawaduk lawannya tidak sombong. Okay? Cuma kadang-kadang ada situasi-situasi yang kita confuse antara tawaduk, sabar, qanaah itu tadi kan. Jadi sekarang ni Imam Ibn Hajar dah berikan kepada kita dengan dua keadaan tu tadi. Betul tak? Pertama tadi apa saya kata? Menampakkan diri. Pendapat siapa tadi saya ambil? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Oh tak nampak sayang, Masya Allah. Nasib baik bilang awal-awal. Jangan hujung-hujung bilang ya. Hujung-hujung bilang dah Ustazah tak nampak rupanya. Dia nak ke hujung sikit ke belakang sikit? Gini. Nanti cik ni tak nampak. Sini okey, nampak? Nampak betul? Ya? Gelap. Nampak skrin? Ustazah nampak tak? Yang penting nampak Ustazah. Nampak skrin tapi dekat skrin. Oh. Kecil juga cik. Oh dia besarkan lagi. Besarkan lagi. Tak adalah. Memainkan. Sorry tak ada saya gurau je. Kak sebelah sana okey? Liza okey? Tengok skrin ya. Ustazah kena besar sikit. Oh, aku rasa dah cukup besar. Ustazah boleh besar sikit.
Dah besar dah ni kau. Orang lama-lama. Oh, ustazah bawa lampu. Macam-macam. Ya Allah, ya Tuhan tu. Silau lah. Kesian tau cameraman. Dia kata macam-macam mak cik tu. Dah bagus aku nak jaga. Banyak songih pula muslimat-muslimat ni. Okey, macam mana? Tapi, situ nak tengok kat TV ya. Nampak ya? Okey, kalau tak nampak cik mata besarkan lagi. Sorry. Apa saya nak cakap? Lupa dah. Si mak dia siap tak wajib. Saya rasa marker dia bermasalah ya tadi. Tadi marker dia ujung-ujung nyawa. Itu marker 2023. Dia nak masuk marker 2024. Tu dia terus terang. Baik, ada dua keterangan yang beliau berikan. Pertama tadi apa? Menampakkan diri lebih rendah kepada yang ingin mengagungkannya, yang nak mengangkat dia lah. Yang kedua tadi saya kata apa? Memuliakan orang yang lebih mulia kan? Okey, cantik. Memuliakan orang yang lebih mulia daripada diri dia. Jadi itu masuk maksud tawaduk. Dan sekarang ini kita nak bincangkan tentang sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah SAW yang haruslah kita ni sebagai umat baginda mencontohi sifat itu yang ada pada diri baginda. Sebab Nabi ni adalah contoh teladan kita yang utama dalam berakhlak, dalam berbicara, dalam setiap perkara yang dilakukan oleh baginda SAW. Jadi di sini kita masuk pada poin kita di situ. Ketawaduan Rasulullah saat meraih kemenangan. Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Rasulullah SAW dianugerahkan kemenangan. Segenap pengikutnya bersukacita menyambut kemenangan tersebut. Baginda pun mulai menjadi buah bibir, maknanya buah bicara kan, di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita lihat awal dakwah Nabi di mana? Makkah ke Madinah? Makkah. Bagaimana respon? Gini tu maksudnya apa? Respon tak bagus. Tak ada orang nak ikut dia, sianya. Awal-awal mengajar tak ada orang duduk, 2-3 orang je kat depan. Subhanallah. Kan sabar, kita lama-lama akhirnya penuh dewan. Macam itulah keadaannya. Apa-apa kita buat pada tahap permulaan, dia pastinya akan ada pengikut yang sedikit. Ini adah. Sebab itu kita nampak begini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni tunjukkan kepada kita tentang dakwah Nabi SAW. Supaya kita faham, dalam hidup ini bila kita nak memulakan sesuatu, dia tak semestinya akan bermula dengan sokongan yang ramai. Ada yang menentang, ada yang tak suka kan, ada yang suka tapi tak boleh nak support dan sebagainya. Keadaan-keadaan itu berlaku. Dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan berlaku kepada para anbiya, para nabi, terutamanya nabi yang kita contohi di sini ialah Nabi SAW.
Bila Nabi SAW berdakwah di Makkah, kita dapati bermulalah di situ pelbagai macam isu yang timbul. Kan tak mengaku keluarga ada, yang menolak walaupun tahu Nabi ni sebelum datangnya agama Islam semua orang sayang di Makkah. Okey, dan Nabi digelar sebagai Al-Amin, orang yang amanah, yang kalau Nabi berbual pada waktu itu semua orang percaya. Jadi bila turunnya wahyu, ada orang kata, takkanlah dia bohong. Namun kerana menolak kebenaran, maka mereka ini rasa bahawa tak perlulah untuk ikut. So di situ kita nampak ada pelbagai macam isu yang berlaku pada masa awal dakwah sehingga Nabi SAW pun ingin dibunuh, ingin dipenjarakan, pelbagai macamlah yang berlaku sehingga Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tetapi kita nampak setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada waktu tersebut, masih lagi kita kata bukanlah terus-terusan dakwah itu dia diterima ramai. Kan Nabi SAW perlu melakukan pelbagai macam usaha dakwah. Pelbagai macam kita kata misi peperangan untuk mendapat support, sokongan untuk memperlihatkan kepada ramai orang bahawa agama yang baginda bawa adalah agama yang benar. Jadi inilah terus-terusan dimasukkan di dalam kitab kita ini tentang setelah Nabi berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Maksudnya dalam pelbagai macam misi peperangan yang Nabi SAW laksanakan bersama dengan para sahabat, berlakulah perluasan kawasan yang dikuasai oleh Nabi SAW. Ini kita panggil sebagai kemenangan. Namun kemenangan yang paling besar dalam sejarah kehidupan Nabi ialah pembukaan kota Makkah. Okay, Fathul Makkah. Jadi yang kita nak bincangkan dalam teks kita inilah tentang peristiwa pembukaan kota Makkah. Jadi sebab tu dia kata di sini, bila berlakunya keberhasilan itu, iaitu pembukaan kota Makkah, Nabi SAW dilihat sebagai orang yang begitu tinggi kedudukannya sehingga orang yang datang kepada Nabi dibahagikan kepada 3 bahagian. Okay, so di situ ada pertama kan diberikan kondisi umat manusia pada saat itu terbahagi menjadi 3 golongan. Maknanya yang datang kepada Nabi setelah pembukaan kota Makkah itu ada 3 golongan manusia yang terkaitlah hubungan mereka dengan Nabi SAW. Iaitu pertama, golongan yang beriman kepada Nabi. Ni macam mana? Mereka yang menyokong Nabi, beriman kepada Nabi, percaya dengan Nabi. Maknanya mereka yang masuk Islam, senang kata gitu. Okay? Mereka yang beriman kepada Rasulullah, maknanya golongan yang masuk Islam dengan ikhlas, betul-betul ingin membantu dakwah, kan? Ingin betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang menyerah kepada Nabi. Menyerah tu maksudnya macam mana? Macam mana? Mengikut. Tak. Kalau gitu apa beza dengan yang pertama? Pertama beriman. Beriman maknanya ikut ajaran Nabi. Kan? Sekarang yang kedua ni, dia berserah. Kita kalau pasrah macam mana? Berserah, aku berserah je lah. Macam mana tu? Reda. Reda pula. Janganlah keluarkan istilah lain. Nanti banyak lagi saya nak kena bincang. Ikut aja macam itu. Tak juga Fitri. Kalau ikut, bermakna mereka berada pada golongan yang pertama. Tahu? Sebab dia beriman. Beriman mesti ikut. Kan? Beriman mesti ikut. Sekarang ini dia serah. Orang yang kalah dalam peperangan kemudian dia ikut. Dia beriman. Dia kalah dalam peperangan kemudian dia serah diri. Itu beriman namanya. Sama je lah. Dah malas nak fikir, sama je lah. Dek ni tanya banyak-banyak. Sama je lah Ustazah, yang pertama yang kedua. Tak sama. Apa dia?
Yang pertama yang memeluk Islam terlebih dahulu. Yang kedua yang terkemudian peluk agama Islam. Tak, dia macam ini. Pada zaman Nabi, ada yang tak memeluk agama Islam tetapi mereka taat kepada Nabi. Okay? Yang mereka bayar jizyah. Kan? Betul. Macam golongan Yahudi. Mereka tak memeluk agama Islam. Bila berlaku peperangan, tak semua yang memeluk agama Islam. Kan? Awalnya Nabi memang akan tawarkan bila ada tawanan perang ataupun apa-apa berlaku peperangan, isu, Nabi akan tawarkan untuk memeluk agama Islam. Tapi kalau tak nak, tak ada masalah. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Kan? Tapi kalau tak nak, bermakna perlu mengakui kedaulatan kerajaan Islam Madinah lah. Maknanya kena bayar teks. Jadi ini kita panggil sebagai berserah. Kan? Dia tak beriman tapi dia macam okeylah tak apa. Kita tak beriman, kita taatlah dengan undang-undang kerajaan Madinah. Ada begitu. So ini golongan yang kedua. Okey, maknanya mereka itu golongan yang menyerah kepada Nabi SAW dengan bayar jizyah, dengan taat kepada undang-undang yang telah dimeterai ataupun perjanjian yang termeterai antara mereka dengan Nabi SAW. Okey, yang kedua, golongan yang ketiga, golongan yang takut kepada Nabi. Macam mana? Tadi menyerah atau sekarang takut? Apa dia? Musyrik. Betul? Kalau takut tu maknanya dia memang tak beriman. Sebab kalau kita beriman, kita cinta Nabi kan? Tak ada rasa takut pada Nabi. Kita cinta Nabi, kita hormat Nabi begitu. Tapi sekarang takut. Munafik beriman. Dia takut juga betul. Cuma dia beriman. Dia tak masuk dalam golongan ini. Ini maknanya golongan yang mana mereka ni memang tak nak taat pada undang-undang yang Nabi SAW tetapkan dan mereka nak perang. Ni golongan yang takut. Yang mana mereka ada kerajaan, tak nak kerajaan mereka itu nanti diambil ataupun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Madinah, maka mereka kata kita perang. Kalau nak perang, kita perang. So takut keadaan yang demikian. Okay? So ada 3 golongan ini yang Nabi SAW hadapi setelah berlakunya kemenangan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, namun sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menanamkan benih-benih kesabaran di ladang hati Rasulullah SAW. Sebagaimana firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang nak difahami daripada teks itu, kita kata ginilah. Sebelum Nabi SAW, Allah anugerahkan dengan peristiwa pembukaan kota Makkah. Kemudian datanglah orang yang nak beriman kepada Nabi secara beramai-ramai. Kemudian ada pula yang menyerahkan diri mereka kepada Nabi SAW. Bahkan memanglah kita nafikan ada juga yang memang nak lawan Nabi SAW. Tapi semua itu berlaku, ia bermula dengan perintah Allah kepada Nabi supaya Nabi sabar. Sebab tu Allah kata kepada Nabi, fasbir. Engkau Muhammad sabar. Okay, kemenangan takkan datang pada kita dengan cepat. Kita perlu lalui ia ataupun hadapi kesusahan terlebih dahulu, keperitan terlebih dahulu, kemudian barulah kita akan rasai kemanisan kemenangan itu. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi. Yang mana Allah kata kepada Nabi, fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana kesabaran para rasul di kalangan ulul azmi. Siapa para rasul di kalangan para ulul azmi ini? Ada 5. Okey. Siapa? Pertama, Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ada 5. Allah perintahkan Nabi supaya contohi kesabaran Nabi Ulul Azmi yang sebelum Nabi SAW. Okey, saya tanya, siapa? Nabi Nuh. Okey, 2. Nabi Ibrahim. Lagi? Nabi Musa.
Nabi Isa. Tadi kata ada berapa? 5 ke 6? Yang terakhir? Yang kelima Nabi SAW. Okay, kenapa Allah letakkan mereka semua ini sebagai Nabi Ulul Azmi? Apa dia? Ujiannya lebih dahsyat daripada Nabi-Nabi yang lain. Gitu. Betul. Setuju. Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada dia? Okey, saya tanya, Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 900 berapa? 900 tak ingat. Okey. 900 tak ingat Nombor berapa tu? 900 berapa? 50. 950. Kalau genapkan lagi 50 boleh? Jadi 1000 tahun. 1000 tahun aku menanti. 950. Betul? Okey, tak apalah. Nanti check balik Yang saya nak kata, Nabi Nuh ni berdakwah dalam keadaan yang begitu lama. 950 tahun, tapi berapa orang yang ikut? Sikit. Sikit tu berapa? 17. 70. Oh, ramai juga 70 tu. Kita kalau ceramah ada 70 orang dah alhamdulillah sukses. Betul. Kita tahu. Kita kalau buat apa-apa ceramah kan. Okey, kalau 70 datang, oh sukses lah ni. Ramai orang datang gitu kan. Ramai tu. Macam mana? Dalam belasan. Okeylah, tak payahlah bincang-bincang pasal ramai. Yang punya kita kata sikit saja. Sebab kalau kita fikirkan 950 tahun, ni pasti akan ramai yang ikut kan. Tapi sampai kesudahnya itu jugalah yang ikut. Yang lain tak ikut. Maknanya kesabarannya tinggi. Tu kalau saya dah Assalamualaikum dah. Aku pindah tempat lain dah. Dia macam gitu. Betul. Saya kata gini lah. Kita kalau mengajar kan dekat masjid kan. Ramai orang tak? Tak ramai, 1 orang 2 orang tak apalah. Saya balik lah buat kerja lain sudah. Betul. Betul kan? Datang penat-penat kan pakai baju lawa-lawa orang kata. Gurau je lah pasal baju tu. Kita datang penat-penat kan dah buat preparation apa. Datang ya Allah 4 orang aja. Saya kata tak apalah, gantikan ustazah lain lah, saya banyak kerja lain nak buat. Saya selalu macam itulah kan. Itu saya kata, oh itu tak sabar namanya. Tak, itu kita kata panggil sebagai kita ada kerja lain yang lebih utama kan. Tapi kalau dilihat kepada perjuangan Nabi Nuh tu tadi, sangat lama. Tapi kesabarannya sangat tinggi. Sebab itu kita ataupun diletakkan ia sebagai Nabi Ulul Azmi. Azmi tu maksudnya memiliki keazaman. Tekad, kekuatan yang ada pada jiwa dalam diri dia. Baik, jadi yang kedua tadi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa berlaku kepada baginda? Anak dia kena sembelih? Cakap biar terang Anak dia kena sembelih. Suka. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim, okeylah itu antaranya lah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya menyembelih anaknya. Okey, saya tak kata benda tu salah, betul. Itu ujian lah kan kalau jadi pada kita, takkanlah kita nak buat macam tu kan. Kesabaran kan. Tapi sebelum itu. Dengan Namrud. Namrud buat apa kat dia? Nak bakar dia, kita bakar je. Nak bakar dia, macam itu. Namrud nak bakar dia. Okey, itu satu perkara yang kita kata hal yang perit lah. Kita bayangkan dekat banyak-banyak tempat ni, kita seorang je beriman pada Allah. Dan kita ajak orang lain beriman pada Allah kan? Tak nak. Kita dah tunjukkan banyak bukti kepada mereka tapi masih lagi tak nak. So, kemudian akhirnya apa yang berlaku? Bahkan nak dibakar pula. So keadaan-keadaan begini ia agak sukar kan untuk dilalui oleh seseorang. Maka sebab tu dan banyak lagi lah perkara-perkara yang besar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya Nabi Musa.
Firaun, oh itu senang lah. Nabi Musa Firaun aja tu kan. Nabi Musa Firaun, piramid. Tu kan. Nabi Musa Firaun. Okey, betul. Firaun tak payah kita banyak. Nombor 4, Nabi Isa. Ha. Pengikut dia mengaku dia Tuhan. Dia tak ada bapa. Lagi? Nak bunuh dia. Pasal Nabi Isa ni kurang sikit dengar kan? Kenapa kurang sikit dengar? Tak tahu. Kenapa kurang sikit dengar? Allah dah angkat dia. Okey, semua betul, tak ada masalah. Semua betul. Cuma kita nak kata, Nabi Isa ini, dia biasanya kalau ujian dia tu kan, dia orang masih lagi perlekehkan dia lah. Walaupun dah nampak mukjizat yang Allah berikan kepada dia, orang masih perlekehkan dia. Itu yang berlaku, orang nak bunuh dia dan sebagainya kan. Tapi memang betul, kisah Nabi Isa ni dia agak sedikit, tetapi ujiannya besar. Sampai Allah SWT angkat dia kan. Tapi nanti Nabi Isa akan turun kan di akhir zaman nanti untuk menyelamatkan dunia dan membunuh Dajjal. So itulah peranan Nabi Isa. Yang kelima ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW hadapi apa tu? Banyak. Tak payah cerita lah Ustazah, banyak. Banyak sangat. Tapi yang penting dalam surah ini, surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-35, Allah perintahkan Nabi supaya ikut kesabaran sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu dimasukkan sekali baginda di dalam kategori Nabi Ulul Azmi yang memiliki banyak ujian, kemudian yang sangat sabar kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak beginilah, bila Nabi SAW berhadapan dengan pelbagai macam ujian dalam kehidupan, ia sebagai satu contoh teladan yang sangat baik bagi diri kita, umat Nabi SAW. Sebab kalau kita nampak macam ni, kalau kita nampak kehidupan Nabi itu senang je daripada awal sampai akhir kan, maknanya kita tak ada nampak pengajarannya. Kita nak hidup bagaimana? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pelbagai macam ujian dalam kehidupan Nabi. Jadi kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, oh Nabi dalam hidup pun berhadapan dengan banyak sangat fitnah, ujian kan. Contoh, nak dapatkan Makkah kembali itu bukan perkara yang mudah. Ia bermula dengan satu peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunaikan ibadah umrah bersama dengan para sahabat. Boleh ke tidak masa tu? Tak boleh. Kan dihalang kan? Bila dihalang, apa berlaku? Perjanjian Hudaibiyah. Itulah termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Apa isi kandungan perjanjian Hudaibiyah? Pertama, tak boleh buat umrah pada tahun ini, Nabi mesti pulang pada, Nabi mesti datang balik pada tahun hadapan. Okey, yang kedua. Bukan tawanan. Tak boleh pulangkan. Macam mana? Apa yang tak boleh pulang, apa yang boleh pulang? Kalau orang Mekah pergi Madinah, orang Makkah pergi Madinah kalau ditangkap tak boleh. Kena pulangkan balik ke Mekah. Tak tahulah. Last tak tahu. Letih menantinya, subhanallah. Letih Ustazah tunggu. Dah pusing-pusing. Tiba-tiba tak tahulah Ustazah. Ustazah buat ayat Ustazah sendirilah. Ulang. Tapi bagus, percubaan yang baik. Percubaan yang baik. Okey, dia macam ini. Perjanjian itu tadi pertama kita kata apa? Nabi perlu pulang. Kemudian pada tahun hadapan baru Nabi
Nabi akan buat umrah. Kedua ialah Nabi SAW, dia kata macam ni, sesiapa yang nak bergabung dengan Nabi dibenarkan, sesiapa yang nak bergabung dengan kafir Quraisy dibenarkan, tidak boleh dihalang. Mana-mana yang nak side dengan Nabi, mana-mana nak side dengan kita, dipersilakan. Tidak ada halangan. Maknanya dia nak support Nabi, nak support Quraisy Makkah, support Quraisy Makkah. Okey. Seterusnya yang ketiga, dia kata macam ini. Ni yang pulang-pulang ni lah. Mana-mana di kalangan Quraisy Makkah yang lari pergi kepada Nabi tanpa izin walinya, mesti dipulangkan kepada ahli keluarganya. Tetapi mana-mana daripada pihak Nabi yang lari pergi ke Makkah, tanpa izin keluarganya dan sebagainya, tak perlu dipulangkan. Nampak berat sebelah kan? Okey. Tak apa, kita relax dulu. Sabar. Itulah yang Allah kata, fasbir, sabar Muhammad. Kan? Tak apa. Diorang nak buat apa buat. Dia tak tahu apa nanti akan berlaku. Yang keempat, berlaku genjatan senjata selama 10 tahun. Bermakna dalam masa 10 tahun tu, Nabi ke Madinah dengan Makkah aman. Tidak ada sebarang pertikaian, nak perang sana perang sini, tak boleh. Jadi 10 tahun mereka aman. Nanti kalau nak gaduh balik lepas 10 tahun. So itulah perjanjian Hudaibiyah. Yang mana di kalangan Muslimin pada waktu itu, antaranya Umar, tak berpuas hati dengan isi kandungan itu. Sebab dia rasa macam memihak kepada pihak Quraisy. Nak memudahkan mereka kan, kita pula yang susah sekarang ni. Tapi Nabi kata tak apa. Setuju saja. Sebab apa? Betul lah. Tak lama tu. Tadi kita kata apa? Ada genjatan senjata 10 tahun kan? Tapi akhirnya pihak Quraisy Makkah yang mereka yang perang pada waktu tu. Sebab begini, mana-mana pihak, kalau contoh macam ni, kita kata genjatan senjata 10 tahun. Maknanya Quraisy Makkah dan Nabi SAW tak boleh perang. Tak boleh menyerang. Sesiapa yang menyerang bermakna terbatal perjanjian itu. Datang satu peristiwa yang mana berlaku, Quraisy Makkah memerangi pihak yang menyokong Nabi SAW di waktu malam. Secara senyap-senyap. Nabi dapat tahu. Bila Nabi dapat tahu, ini menunjukkan terbatalnya perjanjian Hudaibiyah. Datanglah Nabi SAW daripada Madinah menuju ke Makkah, berlakulah pembukaan kota Makkah. Ini kita panggil sebagai berkat kesabaran yang ada pada Nabi SAW dan masyarakat Islam pada waktu itu. Dan akhirnya Makkah jatuh ke tangan Nabi SAW. Makkah, ya, jangan lupa, waktu itu dan sampailah waktu sekarang ini. Tapi kalau waktu dulu, lebih lagi dilihat sebagai satu pusat, satu center yang sangat agung, sangat gah. Sesiapa yang berjaya menakluki Makkah adalah orang yang sangat kuat, sangat hebat. Kerana ada Kaabah di situ. Setiap tahun, waktu zaman dahulu, ibadah haji ini memang sudah ada. Jadi akan datang ramai golongan delegasi yang melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah hajinya tak samalah macam sekarang ni kan. Maknanya pada waktu itu ada banyak perkara yang dilakukan. Maknanya ekonomi Makkah sangat kuat. Kerana apa? Datangnya orang yang nak menunaikan amal ibadah pada waktu itu. Jadi Nabi SAW sabar. Bila berlakunya perjanjian itu, Nabi kata tak apa. Kita setuju saja. Nabi sign. Dan akhirnya kita nampak bila Nabi sabar itu kan, mereka sendiri yang membatalkan perjanjian itu tanpa sedar, lupa. Sebab tu kita ni orang beriman, kita ada satu kesedaran yang begini tau. Kita berpegang pada janji. Orang berimannya begitu. Kalau kita ni beriman, kita akan berpegang pada janji. Kalau kita kata 10 tahun, 10 tahun lah. Itu keadaannya. Jika sekarang tidak ada apa-apa perkara lah kan yang berlaku sepanjang 10 tahun tu, perjanjian itu dikekalkan. Berpegang pada janjinya. Tapi kalau orang yang dia ni tak beriman, yang tak takut pada Allah, dia dengan mudah-mudah. Tak apa. Sebab begini, bila berlakunya pembatalan perjanjian tersebut, Abu Sufyan yang merupakan ketua Makkah pada waktu itu, dia datang pada Nabi SAW. Dia merayu kepada Nabi supaya memperbaharui perjanjian tersebut. Sebab dia tahu ini kalau Muhammad datang pergi Makkah ni habis kita.
Dia datang pergi Madinah seorang diri. Sebagai ketua Makkah pada waktu itu, merayu minta pada Nabi, Nabi tak layan dia. Nabi tak layan dia. Dan pada waktu itu dia jumpa dengan Abu Bakar, dia jumpa dengan Umar, dia jumpa dengan Ali, minta supaya pujuk Nabi, kan supaya perbaharui perjanjian yang mereka dah batalkan tu. Tapi mereka kata kami tak boleh buat apa-apa. Sebab kami dengar, kami taat kepada Rasulullah. Perjanjian itu tak dapat diperbaharui dan akhirnya Nabi SAW bersama dengan tentera muslimin seramai-ramai dalam keadaan yang mana dia kata tak pernah berlaku sebelum itu. Bilangan tentera yang sangat ramai datang menuju ke Makkah. Sebab itu kalau kita lihat pada muka surat yang berikutnya, diberitahukan kepada kita, sesudah menggapai kemenangan, Nabi memasuki kota Makkah dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Tak pernah berlaku pada waktu itu Makkah dimasuki oleh tentera yang begitu ramai. Baik sebelum maupun sesudah Nabi SAW. Di sekitar Rasulullah berkumpul kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sampai-sampai baginda tidak dapat dibezakan dari orang yang lain kecuali dari hitam bola matanya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum juga turut serta berkumpul di sana sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Pada saat itu, para malaikat juga menaungi kaum muslimin dan malaikat Jibril pulang pergi antara baginda dan Allah untuk menerima dan menyampaikan wahyu kepada baginda. Hari itu Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan tanah haramnya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah keistimewaan yang tak pernah diberikan kepada seorang pun selain baginda. Alangkah berbeza suasana pada hari kemenangan itu jika nak dibandingkan dengan hari yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Jadi ini kita lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW pada waktu itu memberikan hasil yang sangat tinggi kepada baginda. Okay. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita kan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi. Nabi ingatkan kepada kita, wa'lam anna sabra ala ma takrahu khairan kathira. Ketahuilah bahawa kesabaran atas sesuatu yang engkau tidak suka memiliki banyak hal yang baik. Sabar ni kita suka ke tidak, saya tanya? Suka? Suka sabar? Suka sabar, saya tanya. Suka sabar tapi tak sabar. Cantik. Suka sabar tapi tak sabar. Kalau saya kata saya tak suka sabar ni. Leceh kan? Nak marah tak boleh marah. Sakit hati aku. Macam itu. Nak apa tu? Yelah, kita nak buat sesuatu yang kita ni tengah rasa tau, tapi sekarang ni tau, masalahnya kita kena sabar. Bila kita kena sabar tu kan, kita kena kawal diri kita kan. Oh, perit tu. Susah, tak suka. Tak sukalah sabar ni. Geram tu, geram. Macam tu keadaan dia. Dia rasa semikian keadaannya, perit. Begitu. Tapi Nabi kata apa? Kesabaran pada sesuatu yang engkau tak suka itu adalah baik. Memiliki banyak perkara-perkara yang baik yang ada di sebaliknya yang kita tak tahu. Sebab apa? Setelah itu Nabi kata gini, Nabi kata wa annan nasra ma'as sabri. Sebab apa? Kemenangan itu ia bersama dengan kesabaran. Kita nampak tadi Nabi SAW, Nabi memiliki kemenangan yang sangat besar kerana apa? Kerana kesabaran baginda. Bayangkan kalau daripada awal dekat Mekah dulu, masa yang kita baca ni surah Al-Anfal ayat 30, yang saat mana Allah kata, ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap, untuk memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Kalau pada waktu ini Nabi tak sabar, Nabi berputus asa pada waktu itu, ada tak sampai sekarang agama kita ni? Nampak
Kesabaran itu sangat penting dalam hidup kita. Ianya akan memberikan kesan yang begitu mendalam. Bukan saja pada diri kita, bahkan kepada orang yang ada di sekitar kita dan juga pada tahun-tahun yang akan datang, pada generasi yang akan datang. Ya sedemikian. Tapi kalau tak sabar memang tak ada apa-apa jadinya. Kalau tak sabar berputus asa, nak bunuh aku bunuhlah, nak usir aku usirlah, begitu kan. Tak boleh nak fikir, tak boleh nak apa. Kita just macam tak tahu nak buat apa pada waktu tersebut. Ianya akan menyebabkan kita ni jadi orang yang sangat rugi. Sebab apa Nabi SAW ingatkan kepada kita sekali lagi, wa annal faraja ma'al karabi. Jalan keluar itu ianya akan kita dapat apabila kita melalui kesempitan, kesusahan dalam kehidupan. Dan wa annal ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesusahan itu ialah kesenangan. Senang kata macam ini muslimah. Hidup kita nakkan kemenangan, kita inginkan jalan keluar, kita inginkan kesenangan, ia kebiasaannya mesti didahului dengan kesukaran. Dia begitu, standardnya begitu. Nampak macam ni tau. Ustazah sebelum ustazah mengajar rasa senang ke tidak? Maksudnya bukan mengajar hari inilah. Maksudnya sebelum saya boleh mendapat tauliah untuk mengajar, agak-agak senang ke tidak? Susah. Tapi sabar kita kan, sabar. Kena belajar dulu bertahun-tahun kan, jauh daripada keluarga. Sangat susah berhadapan dengan pelbagai macam ujian di tempat belajar kita ni. Macam ada fitnah, ada ujian, ada pelbagai macam musibah. Sampai kan ada family members yang meninggal dunia pun saya tak sempat balik. Macam-macam kita hadapi. Sangat sukar. Tapi tujuan akhirnya lah supaya saya dapat tauliah untuk mengajar, itu keadaannya. Kita tak boleh tiba-tiba datang masjid, saya nak mengajar. Dah lah tak belajar apa-apa, tiba-tiba nak mengajar. Macam tak apa hal tau. Kan? Tak jadi. So, senang macam ni kita fikir, apa pun yang kita nak buat, apa pun yang kita nak dapatkan, ia mesti didahului dengan kesabaran. Ada kesusahan, ada kesukaran, ada kesempitan yang kita lalui. Sama sebagaimana Nabi SAW itu tadi. Nabi melalui pelbagai macam ujian, fitnah, tohmahan, kan? Sampai kan ada pelbagai macam ancaman yang Nabi perlu hadapi. Namun akhirnya berkat kesabaran, kita nampak kota Makkah menjadi milik Nabi SAW. Yang akhirnya diikuti dengan pelbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda. Akhirnya Islam dikenali seluruh penjuru dunia pada waktu itu. Siapa tak kenal Nabi SAW pada waktu itu setelah berlakunya pembukaan kota Makkah. Semua raja-raja pada waktu itu mereka mengakui kehebatan Muhammad. Kita nampak begini, kerana kesabaran yang Nabi SAW terapkan pada diri baginda. Kita belajar tentang hal ini daripada Nabi SAW. Maka sebab itu di sini pada penengan yang berikutnya beritahukan kepada kita, pada waktu itu mereka berhasil mengusir beliau dari Makkah bersama para sahabat yang menemani, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Namun kini Nabi SAW memasuki Makkah dengan dagu yang menyentuh pegangan pelana kenderaannya. Perbuatan ini menunjukkan sikap tawaduk dan kerendahan hati Rasulullah SAW terhadap zat yang telah menganugerahkan pakaian kehormatan ini. Jadi itu sebagai tanda ketawaduan Rasulullah SAW. Bila Nabi masuk Mekah pada waktu itu, Nabi tak memenggal semua leher orang. Kita nampak gini kalau orang itu, dia ni tak beriman, dia memiliki rasa hebat, rasa penuh kekuasaan dan rasa dendam dalam diri dia, dulu kalian halau aku daripada Makkah. Dulu kalian ni ada orang kata rancangan nak bunuh aku, nak penjarakan aku. Kalian hina aku. Hari ini aku masuk Makkah, aku bunuh semua orang yang menghinakan aku. Itu boleh berlaku. Tapi kita nampak bagaimana tawaduknya Nabi SAW, rendah dirinya Nabi SAW. Kesombongan bukan pakaian baginda. Masuk Makkah pada waktu itu sebenarnya dalam keadaan yang tenang dan aman. Cuma Nabi ditemani oleh bala tentera yang sangat besar pada waktu tersebut. Pertumpahan darah tetap berlaku. Tapi kenapa berlaku? Apabila ada Quraisy Makkah yang menyerang tentera muslimin, barulah tentera muslimin menyerang mereka kembali.
Sebab asalnya sebelum Nabi SAW masuk ke dalam Makkah ini, Abu Sufyan mewar-warkan dengan satu pengumuman. Dia kata apa? Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, mereka itu selamat. Siapa masuk masjid, mereka itu selamat. Siapa yang masuk rumah-rumah mereka, tutup pintu mereka, tutup tingkap mereka, mereka dalam keadaan yang selamat. Walaupun mereka dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah. Bermakna Nabi memberikan keselamatan kepada penduduk Makkah. Nabi tak kata aku bunuh kalian semua. Tak. Bukan begitu keadaan Nabi. Hanya mereka yang menyerang baginda. Baginda akan serang mereka. Begitu yang berlaku ketika Nabi masuk kota Makkah. Maknanya aman, tawaduk, tak ada rasa angkuh, tak ada rasa sombong yang Nabi tunjukkan kepada penduduk Makkah. Walaupun mereka menghalau Nabi pada asalnya. Kita nampak begitu kan? Cuba kalau kita. Dulu kena halau daripada rumah. Balik-balik rumah bapak kita. Dulu bapak halau saya kan? Tengok siapa yang kutip bapak? Drama Astro. Bapak ingat tak dulu kat depan pintu ni, bapak halau saya. Bapak kata tak mengaku anak. Sekarang bapak duduk kat tepi jalan, saya kutip bapak. Nampak betapa dramanya kita dalam hidup ni. Macam gitu kita ni hidup. Tapi kalau kita belajar daripada tawaduknya Nabi SAW itu, siapa pun yang halau kita, siapa pun yang fitnah kita, apa pun yang orang kata pada kita dulu, dan pada hari ini kita buktikan setiap apa yang mereka katakan itu tidak benar, kita akan berdiri di atas dalam keadaan yang sangat tawaduk. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sangat tawaduk. Masuk kota Makkah dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang memelihara keselamatan ramai orang pada waktu itu. Kita belajar daripada apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Dan kemudian diceritakan kepada kita ya di sini tentang keadaan Bilal yang menaiki Kaabah, padahal sebelumnya dia pernah diseret di tengah panasnya padang pasir di atas bara api cobaan. Ia menghampirkan sehelai kain yang berhasil disembunyikannya dari kaum Quraisy sejak hari ia mengucapkan Esa, Esa. Jadi ada satu peristiwa yang mana Bilal naik atas Kaabah, dia melaungkan azan yang didengari oleh semua orang pada waktu itu. Dan sebelum itu, kalau saya nak masukkan maklumat tambahan di sini, Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah. Okay, sebelum azan dilaungkan, Nabi menghancurkan setiap berhala. Sebab tadi pun saya kata, sebelum Islam ini, ibadah haji itu memang ada. Tetapi yang mereka kelilingi itu adalah berhala. Ya? Bukan Kaabah tu. Kaabah tu ada. Tetapi berhala diletakkan di keliling Kaabah. Bila Nabi masuk dalam Masjidil Haram tu kan, Nabi hancurkan berhala-berhala, kemudian barulah Bilal naik ke atas tu. Dan ada juga yang menyebutkan di kalangan sejarawan Muslim mengatakan Nabi masuk ke dalam Kaabah, Nabi hancurkan berhala-berhala yang ada dalam Kaabah juga. Kemudian Bilal naik ke atas Kaabah dan Bilal melaungkan azan. Dari kata selanjutnya Bilal mengumandangkan azan yang kemudian disambut oleh seluruh kabilah dari segala penjuru. Mereka segera datang menghampiri suara azan itu untuk masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, padahal sebelumnya mereka hanya datang satu persatu. Ini tadi kan kita bahagikan ada 3 golongan, betul tak? Satu golongan apa tadi? Beriman. Kedua, golongan yang menyerah. Yang ketiga, yang takut. Okey. Kalau kita lihat pada perenggan yang akhir itu, kan, mereka segera datang menghampiri suara azan itu untuk masuk Islam, ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, padahal sebelumnya mereka hanya datang satu persatu. Ini mewakili golongan yang pertama. Okey, golongan yang beriman itu tadi. Golongan yang kedua, setelah Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, beliau layaknya naik ke atas mimbar kehormatan dan beliau tidak pernah turun darinya. Maka para raja pun menengadahkan leher mereka kepada beliau dengan penuh ketundukan. Di antara mereka ada yang menyerahkan kunci-kunci kekuasaannya, ada yang memohon perdamaian kepada beliau, serta ada pula yang setuju membayar jizyah, dana kompensasi, dan siap menuruti perintahnya. Jadi ini adalah golongan yang kedua, yang menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Golongan yang ketiga kita lihat pada perenggan yang terakhir di situ. Namun ada pula yang menghimpun kekuatan dan mobilisasi pasukan
untuk berperang melawan Nabi. Mereka tidak sedar bahawa baginda berperang bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang dan memperoleh tawanan semata. Jadi perenggan yang terakhir itu ialah mewakili yang golongan yang ketiga. Okey, dia terangkan di situ. Baik, seterusnya yang terakhir ya, kemenangan sempurna dan syurga yang berhias. Kemenangan yang Rasulullah SAW peroleh telah sempurna. Risalah dan amanahnya pun telah telah beliau sampaikan. Maka datanglah keputusan dari Allah kepadanya berupa ketetapan yang tertera dalam firman-Nya. Jadi di sini kita lihat tentang pembukaan kota Makkah itu telah Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fath. Okey, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Jadi ini ialah tentang peristiwa pembukaan kota Makkah. Allah abadikan kisahnya, sejarahnya di dalam surah Al-Fath ayat 1 hingga 3. Okay, saya suka surah Al-Fath ini. Sedap ayatnya. Nak tahu kenapa? Ada nama saya banyak dalam tu. Okay, ada banyak kali Allah sebutkan nama saya dalam surah Al-Fath. Saya suka surah ni. Kemudian dalam surah An-Nasr ayat 1 hingga 2, okay, pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dikuatkan lagi dengan firman-Nya. Wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kita ada dua surah ya. Dua surah yang menguatkan tentang kisah pembukaan kota Makkah. Satu surah Al-Fath ayat 1 hingga 3. Boleh baca keseluruhan surah itu ya sebenarnya. Kemudian surah An-Nasr ayat 1 hingga 2 menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita betapa hebatnya situasi yang berlaku pada waktu itu. Baik. Saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini. Kita berhenti sampai situ saja. Yang akhirnya tak apa, tinggalkan di situ. Kita nak simpulkan perbahasan kita tentang tawaduk itu tadi. Yang paling penting ada dua poin yang perlu kita pegang untuk kita bawa pulang pada pagi ini. Kemenangan Nabi SAW yang berlaku dalam teks yang kita bincangkan pada pagi ini ada dua. Okey? Satu, sabar. Dua, tawaduk. Dua sifat ini, bila kita belajar tadi kan, sekarang kita sebagai seorang muslimah, kita perlu faham. Dalam hidup, kalau kita nakkan apa-apa, ia mesti ada kesabaran. Okey? Dalam hidup, kalau kita ni dah mendapat apa yang kita inginkan, kita mesti tawaduk. Begitu caranya hidup kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, Allah ingatkan kepada kita bahawa orang yang sabar ini ialah orang yang sadaku dan orang yang muttaqun. Okey? Tu orang yang benar keimanannya, orang yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 177. Okey. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-177, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata gini, was-sabirina was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Allah kata orang-orang yang sabar fil ba'sa. Ba'sa tu maksudnya ialah dalam keadaan kesempitan. Kemudian wad-dharra, dalam keadaan yang derita. Wahinal ba's. Hinal ba's ni di kalangan ulama tafsir kata ketika berlaku peperangan. Ada tiga kondisi, okay? Ada tiga situasi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat kedudukan kita ini sebagai seorang yang beriman pada tahap membuktikan bahawa kita ini adalah benar-benar beriman dan kita ini adalah orang yang bertakwa bila kita sabar
dalam saat baksa tu maksudnya kita sempit. Ada kesukaran, kesusahan dalam kehidupan kita. Ad-darra, ketika kita ni derita. Kan? Ujian, biasanya kita akan mulai dengan kesempitan dalam kehidupan. Dan kita akan rasa derita dengan kesempitan itu. Hinal Bas, ada yang perang kat sini? Tak ada ya? Tak ada perang keluarga, perang ipaduai. Perang apa? Perang lidah, perang juga tu, Cik Ana. Perang kan? Perang lidah, perang apa lah. Peperangan-peperangan lah yang berlaku antara kita dengan siapa-siapa sajalah. Tapi kita letakkan kesabaran. Okay? Dalam situasi-situasi sedemikian, Allah kata apa? Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka semua itu yang sabar dalam keadaan kesempitan, yang sabar bila diuji dengan penderitaan, yang sabar bila diuji dengan peperangan tersebut, mereka adalah orang-orang yang sadaqu. Orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita kena ingat begini ya muslimah, ujian dalam hidup kita ini adalah sunnatullah. Setiap daripada diri kita tidak akan terlepas daripada ujian Allah. Sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-155 hingga 157. Allah kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalian manusia akan diuji daripada pelbagai macam sudut. Allah akan uji kita tentang ketakutan. Ada apa perkara yang kita takutkan dalam hidup? Takut rezeki, Masya Allah. Ada lagi tak? Takut kematian. Oh, takut mati. Takut tak bersedia lah. Betul-betul saya setuju. Okay, apa lagi yang takut? Takut sakit kronik. Okey, lagi takut apa lagi? Takut tak makan. Makan haja kan misalnya. Bermakna dalam hidup kita, kita ada saja perkara yang kita takutkan kan? Tak kisahlah takut apa. Saya saja dia tanya tu kan. Okay? Tak kisahlah takut apa kan? Takut tak makan, takut lapar, takut apa. Tak kisahlah, yang penting takut. Yang penting kita takut. Bermakna hidup kita ni ada saja perkara yang kita takutkan. Okay? Takut nanti macam, takut tentang anak-anak kan? Nanti budak ni besar nak makan apa, jadi apa kan, boleh tak dia jaga aku. Macam tu keadaannya, kita ni ada banyak kerisauan dalam diri kita. Ini ujian ya. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita. Okay, minal khaufi wal ju'at, lapar. Allah uji kita tentang kelaparan. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah uji kita kekurangan daripada sudut harta. Okay, ada kadang-kadang kita ni banyak duit. Kadang-kadang kita sesak pula. Kan macam gitu biasa hidup kita. Ujian ke kaya je sepanjang masa? Kaya je saya daripada kecil sampai besar. Kaya je saya. Sampai sekarang umur saya 41 tahun. Kaya je. Anak raja, itu memang ujiannya yang lain lah. Itu ujian lain itu ujian lain. Tapi kan kita ni, kita kata rakyat marahin lah kita ni ya. Okay. Kita rakyat marahin ni, orang-orang biasa-biasa saja. Kita ni, kekayaan kita kekayaan kita, kesenangan kita ups and downs kan. Kadang-kadang banyak duit belanja bukan main lagi. Banyak duit belanja bukan main, tak ingat dunia, semua orang nak belanja. Macam gitu keadaannya, Masya Allah. Tapi ada satu situasi, tiba-tiba ya Allah, kering pula lah. Tak tahu nak cari duit kat mana kan. Termenung je tengok ni. Tengok beg pun dekat IG pun tak ada duit nak beli. Gitu keadaannya. Sampai termenung kita. Ini ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Allah akan uji kita daripada sudut kekurangan harta. Allah akan uji kita daripada sudut nyawa, kekurangan nyawa. Kekurangan nyawa maksudnya kematian. Allah akan uji kita daripada sudut, tadi kalau dalam Al-Quran sebut al-thamarat, hasil tanaman. Maknanya kalau kita nak apply pada konteks kita ni kan, hasil tanaman tu ialah maksudnya kita ni kadang-kadang kita usahakan sesuatu tetapi hasilnya tak sebagaimana yang kita inginkan. Ini semua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan
berikan pada diri kita. Tetapi Allah ingatkan wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebab bila kita sabar, kita akan dapatkan, tadi Nabi ingatkan, dapat apa? Kemenangan, jalan keluar, lupa dah. Letih tu. Lupa dah. Kemenangan, an-nasra, al-faraja, yusra. Nak kena tulis ni. Hadis riwayat apa tadi saya baca tu? Tentang 3 perkara tu. Tak ingat dah. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi. Okey. Orang yang sabar, Nabi kata dia akan dapat kemenangan. Kedua, dia akan dapat jalan keluar. Ketiga, kesenangan. Sebab tu Allah kata wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar kerana mereka itu akan dijanjikan dengan 3 perkara ini. Kemenangan, jalan keluar dan juga kesenangan. Okey, baik. Kemudian tadi kita simpulkan bahawa bila orang itu dia sabar, Allah berikan kepada dia dengan kemenangan, jalan keluar, kesenangan. Bagaimana cara dia berhadapan dengan ketiga-tiga perkara tersebut? Tawaduk. Dia tak rasa diri dia bangga. Kan? Sebab dulu saya susah, sekarang saya alhamdulillah. Tu kan. Tak ada orang macam saya. Macam itu keadaannya. Bangga dirinya kan. Jangan begitu. Kita mesti tawaduk. Dalam apa jua keadaan, betul dulu kita susah, kemudian Allah berikan kepada kita dengan kesenangan, alhamdulillah. Sebab begini, Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang yang mana dia tawaduk, Allah akan tinggikan darjatnya. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nabi kata tidaklah seseorang yang mana dia itu tawaddu' lillah, dia merendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan darjatnya. Allah akan angkat darjatnya. Sebab itu penting kita ni membuang pakaian kesombongan daripada diri kita. Kita nak supaya kemenangan itu dia sentiasa berada di atas kan? Sebab itu bila kita dapatkan ia dengan cara yang penuh tawaduk, merendah diri, supaya Allah akan angkat darjat kita. Sebab inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Nabi kata apa? Innallaha awha ilayya an tawada'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku supaya aku ini mewahyukan kepada aku untuk beritahu kepada kalian supaya jadi orang yang tawaduk. Okey? An tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Maknanya macam gini. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi supaya ajarkan kepada kita ini dengan ketawaduan. Kenapa? Nabi ingatkan kepada kita sehingga kalian tidak akan saling berbangga antara satu sama lain. Kita kalau ada rasa tawaduk, kita bayangkan semua, berapa orang kat dalam kuliah ni? Tak tahulah. Nanti balik kira satu-satu. Semua dalam kuliah ni semua ada sifat tawaduk. Tak ada satu orang pun yang akan rasa dirinya hebat. Semua berendah diri. Jadi kita takkan nampak ada orang yang memiliki rasa nak merendahkan orang lain. Kan? Tak ada memperlekikan orang lain. Tak ada rasa nak pandang orang sebelah mata. Semua itu tidak ada. Semuanya yang ada ialah orang yang tawaduk. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi beritahu kepada umat baginda supaya jadi orang yang tawaduk. Kerana apa? Supaya kita ni tidak saling menganiaya antara satu dan yang lain. Kalau kita sombong, biasanya kesombongan ini akan diikuti dengan penganiayaan. Kalau kita rasa diri kita ni besar, kita rasa kita berkuasa, kita rasa kita hebat, kita akan memandang orang lain semua dengan pandangan yang rendah.
dalam masa yang sama boleh jadi kita akan merampas hak milik orang lain kerana kita rasa sangat sombong. Saya tutup dengan satu doa yang biasa Nabi SAW baca. Okay? Nabi baca doa ini, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, kau hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan kau kumpulkanlah aku bersama dengan golongan orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Pelik ke tidak doanya? Kenapa pula minta kemiskinan? Padahal kita juga perlukan kekayaan. Semua nak miskin ke kat sini? Cepat-cepat geling kepala. Betul kan? Saya pun nak kaya. Saya doa, Allah kayakan saya. Betul. Setiap hari juga saya doa, ya Allah kau kayakan aku. Sebab kaya tu penting kan? Dengan kekayaan kita boleh bantu orang lain, boleh bersedekah, boleh bayar zakat, kan boleh berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Mak nak apa mak cakap je saya bagi. Macam gitu keadaannya kan? Cuba kalau tak ada duit, mak tengok gelam kita pun tengok je. Kan tak? Walaupun mak minta cincin satu, tengok. Mak nak cincin lah. Mak cincin. Kaya tu penting, sangat penting. Tapi kita nampak dalam doa ini, Nabi minta supaya miskin. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Okey, doa yang saya baca tadi. Baik. Kalau kita merujuk kepada perbincangan di kalangan para ulama syarah hadis, ketika mereka mensyarahkan hadis ini, antaranya Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, dia menjelaskan bahawa Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, kau berikanlah kepada aku dengan kemiskinan. Apa yang Nabi inginkan ialah fa'arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika izhar tawadu'i. Sebenarnya yang Nabi inginkan dalam doa itu ialah menunjukkan rasa tawaduknya di hadapan Allah. Itu maksud miskin. Bila kita minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, bermakna kita minta supaya, ya Allah, aku nak jadi orang yang tawaduk. Itu maksudnya. Bukan minta miskin betul-betul, bukan begitu. Tapi sebenarnya ialah untuk menunjukkan bahawa kita ni adalah orang yang tawaduk. Walaupun kita kaya raya, tapi kita mengamalkan doa itu. Bukan supaya Allah ambil harta kita, bukan begitu. Tapi nak tunjukkan bahawa kita ini adalah orang yang walaupun kaya, Allah itu maha kaya, saya rasa tawaduk, saya rasa miskin. Begitu keadaannya. Okey. Kemudian dia kata, wa iftiqari ila rabbih. Sebagai satu bentuk untuk menunjukkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar jadikan baginda hidup dalam keadaan miskin. Irsyadan li ummatihi ila istisy'ari tawadhu. Juga untuk memberikan panduan kepada umat baginda agar sentiasa dalam keadaan yang tawadhu. Sebab itu Nabi baca doa tersebut dan Nabi ajarkan kepada kita agar kita ini faham. Tawaduk itu ialah rasa rendah diri, rasa tidak berbangga diri di hadapan orang lain dan rasa rendah diri terutamanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak baca doa tu tadi? Takut? Takut miskin betul-betul? Lah, kan saya dah beritahu dah tadi maknanya apa. Tawaduk tadi maksudnya. Baca doa ni mesti ada niat juga ya. Kenapa baca doa tu? Niatnya apa? Niat supaya saya jadi orang yang tawaduk lah. Jangan jadi orang miskin, tak nak. Gitu kan. Tapi jadi orang miskin tu penting tau. Tak suka jadi orang miskin. Okey, kenapa Nabi minta supaya dikumpulkan bersama dengan orang miskin? Sebab hisapnya kurang. Sebab tak banyak sangat harta. Oh, kita yang kaya-kaya ni, Allah, lambat masuk syurga. Oh, ya songeh. Orang miskin berdesut tu jannah. Itu tagline Masjid Naim kan, berdesut tu jannah. Berdesut tu jannah tu naim. Okey. Aisyah radhiyallahu anha, bila dia dengar Nabi baca tadi doa apa? Allahumma ahyini miskinan.
Ya Allah, kau hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wa wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa? Kenapa kumpulkan dengan orang-orang miskin? Kenapa tak doa kumpulkan dengan orang-orang yang soleh? Macam tu kan? Kita selalu doa gitu kan. Moga dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang beriman. Tapi ni orang yang miskin pula. Nabi SAW kata begini, innahum yadkhulunal jannah. Sesungguhnya orang-orang miskin mereka itu masuk syurga. Qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya. Orang kaya belum habis lagi ni. Mereka masuk dulu, okey? Bi arba'ina kharifan. Nak tahu berapa lama? 40 tahun. Jangka masanya, orang kaya tak masuk lagi syurga. Orang miskin dah masuk syurga dulu. Lepas 40 tahun, barulah orang kaya masuk. Lama tu. Nak baca tak doa tadi? Baru nak, okay, nak. Baru nak ya, nak. Macam tu lah nak dengar. Okay. Nak baca doa tadi. Sebab kita nampak kenapa Nabi SAW ni kan, Nabi kata pada Aisyah, orang miskin masuk syurga dulu Aisyah. Baru kemudian orang kaya. Dalam jangka masa 40 tahun, 40 jangka masanya gitu. Lama. Kita 4 tahun pun dah lama kan rasanya kan? Ke 4 hari dah lama dah? 4 jam dah lama betul juga ya. Kalau dengar Ustazah Sakinah cakap 4 jam, ya Allah, ya Tuhan, bila nak habis. Ni baru 1 jam setengah tak habis ni, kaki aku dah sakit dah. Kalau 4 jam dengar dia berbual, ya Allah, aku angkat kaki bangunlah nampaknya. Betul, 4 jam pun dah rasa lama. Ini kan pula 40 tahun. Kita kat padang mahsyar, ya Allah, tak habis-habis lagi, subhanallah. Itu keadaannya. Kemudian Nabi ingatkan kepada Aisyah, ya Aisyah, la taruddil miskin. Wahai Aisyah, bila ada orang miskin yang datang kepada engkau, jangan kau tolak. Jangan hinakan, jangan tolak. Okay, jangan kita rasa macam, hina, tak suka. Nabi kata kepada Aisyah, walau bisyikki tamratin ya Aisyah. Okay, ya Aisyah, la turiddil miskin walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, jangan kau tolak orang miskin ini. Maknanya, orang miskin ni jangan kau biarkan mereka, kau berilah apa yang adanya walaupun separuh biji kurma. Kita bagi apa yang kita ada. Sebab apa? Kita perlukan doa orang yang miskin tu tadi. Kita tak tahu orang miskin mana yang kita sedekah tu yang doa pada kita. Betul tak? Bila kita ni, ini tunjuk rasa tawaduk ya. Sebab kalau kita sombong, kita tak akan pandang orang miskin tu. Kalau kita sombong, kita rasa orang miskin ni hina. Ya Allah, kau ni apa hal kat sini? Kita rasa dengan pakaian dia, dengan mungkin kecomotan dia, kita rasa geli. Kita tak suka, kita bencilah, kotor. Kita rasa begitu. Itu namanya, kalau kita dah ada macam itu ya muslimah, hati-hati. Itu sombong namanya. Tawaduk tu dah hilang. Sebab tu penting, kalau kita ni jadi orang yang hidup dalam keadaan yang tawaduk, miskinan. Kita rasa kita miskin, dia pun miskin, sama-sama kita miskin. Begitu keadaannya. Tak ada rasa pun nak rasa bangga diri, tak ada rasa pun rasa hina pada dia, yang akhirnya Allah akan kumpulkan kita bersama dengan orang-orang miskin itu tadi, sama-sama masuk syurga dengan dia dalam keadaan cepat walaupun kita kaya. Itu yang kita nak kan? Alhamdulillah. Sebab itu tawaduk sangat penting. Tawaduk itu dia bukan hanya akan menjadikan kita seseorang muslimah yang bahkan lebih-lebih taat kepada Allah, bahkan menjaga hubungan kita sesama manusia. Hidup penuh dengan kasih sayang, hidup penuh dengan rasa simpati, empati antara satu dan yang lain, dan akhirnya mudah-mudahan masuk syurga bersama-sama dengan orang yang masuk syurga lebih dahulu yang Allah takdirkan. Okey, baik, itu saja pengajian kita pada pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.